Jadi pada masa tu, exactly selepas lagu tu keluar, dia ni rasa tak sedap hati dan tiba-tiba dia ternampak ada satu susuk warna hitam. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So, terima kasih Pika ucapkan kepada korang semua yang sedia untuk klik pada video kali ini, dan seperti biasa pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi, untuk video kali ini Pika akan menceritakan tentang satu kisah seram yang dikongsikan oleh seorang Facy semasa kem kepimpinan di sebuah sekolah. Jadi, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Dalam kisah kali ini, ada satu watak utama yang korang kena kenal, iaitu Pika berikan nama dia sebagai Josh, bukan nama sebenar. Untuk pengetahuan korang, Josh ni dia merupakan seorang yang macam terbuka hijab. Sebab dia ni boleh melihat, mendengar dan juga merasa makhluk-makhluk halus yang berada di sekeliling dia. Walaupun pada masa tu, orang lain ni memang tak nampak. Nak dijadikan cerita, pada suatu hari, si Josh ni, dia telah pun menjadi salah seorang daripada Facy dalam salah satu daripada kem kepimpinan di sekolah dia. Dan katanya, sekolah dia ni berada di kawasan Kuching, Sarawak. Dekat sini Pika tak boleh juga nak mention apa nama sekolah tu. Cuma kata dia, struktur bangunan tu adalah macam 4 segi. Dia macam ada 4 blok dan jadi 4 segi, dan dekat tengah-tengah tu dia ada satu dataran, dan dekat dataran tu pula dia ada bentuk macam bintang macam tu. Jadi dekat sini mungkinlah korang yang berasal daripada Kuching Sarawak mungkin tahulah kot sekolah mana yang dimaksudkan dalam kisah seram kali ini ni. Selain itu juga, sekolah ni juga dulu merupakan salah satu daripada kem tentera Jepun. Senang cerita, kawasan ni tempat sembelihan banduan tentera Jepun lah. Macam tu kan. Jadi disebabkan oleh Josh ni, dia kan terbuka hijab. So, dia kata memang agak normal. Agak normal untuk dia nampak macam yang berkawat tanpa kepala. Ataupun kadang-kadang ada yang datang tanya dia mana kepala dia orang. Sebab dia kan terbuka hijab, jadi dia boleh melihat makhluk-makhluk halus tu menjema jadi tentera Jepun ataupun banduan yang dulu-dulu punya. Jadi berbalik semula kepada kisah asal yang mana ianya berlaku sekitar bulan Julai tahun 2017, yang mana masa ni Josh ni dia merupakan salah seorang daripada senior dan juga menjadi Facy dalam satu kem kepimpinan. Katanya untuk memimpin junior-junior barulah. Macam tu lah lebih kurang kan. Korang mesti faham kan kem kepimpinan ni macam mana. Dan kata dia pula, kem tu berlangsung selama 2 hari 1 malam. Biasanya dekat sekolah dia ni, let's say kalau ada salah satu program tu memang ada aktiviti ataupun program bermalam, kebiasaannya mereka memang adakan sesi macam pergi solat berjemaah, solat maghrib, solat isyak, dengan diorang buat solat hajat berjemaah. Jadi disebabkan oleh dia ni Facy, Josh ni, dia pergi awal lah, lebih kurang dalam pukul 4 macam tu kan. Kan biasa maghrib kalau dekat sana dalam pukul 6.30 tu dah maghrib macam tu kan. So dalam pukul 4 tu sebagai Facy, memang dia dah pun pergi dekat kawasan surau tu. So skip kepada sekitar pukul 6 suku 6.20 macam tu. Masa ni Josh ni dia tengok okey dah ramai dah Facy dengan budak-budak junior ni yang dah sampai dekat kawasan tu. So pada masa tu walaupun waktu tu macam dah nak senja, dah nak maghrib macam tu kan, Josh ni dia masih lagi macam berjalan-jalan lah dekat sekeliling sekolah tu. Katanya nak ambil feeling. Walaupun pada masa tu kan jin ataupun makhluk halus ni tengah aktif kan. Tapi disebabkan dia ni kan dah terbiasa melihat makhluk-makhluk halus tu semua. Jadi bagi dia benda tu tak ada apalah yang nak ditakutkan kan. Kalau let's say dia ternampak ke, benda tu macam dah normal juga kan. Tetapi pada hari tu, masa dia tengah duduk berjalan-jalan tu, dia mula rasa tak sedap hati tau. Jadi dia terdetik lah dalam hati dia ni, ada satu benda buruk ke yang akan berlaku. Masa tu Alhamdulillah memang tak ada apa pun yang berlaku, sampailah diorang ni dah siap solat maghrib, solat isyak, lepas tu diorang buat solat
hajat berjemaah kan. Memang Alhamdulillah tak ada benda buruk yang berlaku. Jadi selepas dah pun siap solat semua, mungkin diorang ni akan adalah macam 30 minit waktu rehat kejap ke macam tu. Jadi masa ni si Josh ni pun dia pergilah melepak dengan kawan-kawan dia ni. Kata dia lepak dekat sebelah kantin. Kantin tu sebenarnya berada betul-betul depan surau. Cuma kantin ni kedudukan dia tu agak ke belakang sikit. Dia dah macam nak dekat-dekat dengan kawasan hutan dekat belakang tu. Jadi seperti biasalah kan, bila kita melepak dengan kawan-kawan ni memanglah agak orang kata aktif sikit lah. Biasalah kan budak-budak muda. Jadi masa tu dia suka karok tau. Jadi dia pun karok dengan kawan dia tu. Dalam masa tempoh rehat tu, dia sempat lagi karok dengan kawan dia ni. Menyanyi. Sampailah tiba-tiba dia terbuka lagu apa tau? Dia terbuka lagu Menanti Kekasih. Malam sunyi ku sendiri. Korang tahu kan lagu tu kan, orang kata lagu tu macam menyeru macam tu kan. Jadi pada masa tu, exactly selepas lagu tu keluar, dia ni rasa tak serah hati dan tiba-tiba dia ternampak ada satu susuk warna hitam. Benda tu betul-betul berada dekat kawasan hutan belakang. Kan tadi Pika cakap yang kantin diorang ni dekat dengan hutan sikit kan. So dia nampak benda tu besar, warna hitam. Dan dia kata besar benda tu macam saiz gajah macam tu. Duduk dekat kawasan hutan tu sambil melambai-lambai dekat dia. So dekat sini, benda tu muncul selepas dia pasang lagu Menanti Kekasih. Cuma disebabkan oleh mereka ni semua tengah duk syok berkaraoke kan. Jadi dia tak bagi tahulah dekat member-member dia ni apa yang dia nampak dekat hutan tu. Makhluk tu tengah berdiri dekat situ melambai tu kan. Sebab dia takut benda tu boleh menakutkan kawan-kawan dia lah. So dia pun buat macam tak tahu je. Dan lepas tu mereka teruskan je lah melepak dekat situ kan. Kemudian seperti dalam jadual lah kan, dalam pukul 10 macam tu, diorang ni semua, Faisy dengan junior ni semua, diorang kena berkumpul dekat dataran. Kan tadi Pika cakap yang sekolah diorang tu kan 4 blok. Lepas tu dekat tengah-tengah tu ada dataran kan. Mereka semua diwajibkan untuk berkumpul di dataran tu dalam lebih kurang pukul 10 macam tu. So disebabkan oleh Josh ni, dia kata dia malas nak pergi awal. Dia malas nak handle junior-junior ni semua. So dia pergi agak lewat sikit lah. Jadi masa tu, dia pun duduklah yang paling belakang sekali. Sambil pada masa yang sama, mata dia ni dah start untuk melilau. Tengok dekat sekeliling kan. Sebab tadi kan dia dah nampak makhluk tu ada dekat hutan kan. Jadi pada masa tu, mata dia ni dah mula start melilau tengok sekeliling sekolah. Masa ni kata Josh, dia dah mula nampak banyak tau penampakan makhluk. Memang ada banyak sangat. Cuma yang dia fokus adalah makhluk yang dia nampak tadi dekat dalam hutan tu. Yang pada mulanya duduk dekat dalam hutan kan. Sekarang makhluk hitam tu berada dekat makmal sains. Dekat tingkat yang paling atas sekali. Masa ni dalam hati Josh ni dia macam, asal kau ikut aku. Dia macam tu. So lepas dia terdetik macam tu, terus makhluk tu tadi hilang. Lenyap macam tu je. Lepas tu memang tak ada apa-apa lagi lah yang berlaku kan. Sebab pada masa tu yang dekat depan tu tengah duk bagi ceramah macam tu lah dekat junior ni. Dia macam buat tak kisah sangat pun. Dan lepas tu, bila dah habis ceramah dekat dataran tu, mereka semua ni diarahkan untuk masuk ke dalam dewan untuk aktiviti seterusnya. Selepas dah habis aktiviti dekat dalam dewan tu, mereka semua ni diarahkan untuk pergi ke bilik masing-masing lah untuk berehat, untuk tidur kan. Dan masa ni, geng-geng Faisy ni, diorang masih lagi melepak dekat dataran tu tau. Tiba-tiba, salah seorang daripada diorang ni bagi suggestion. Diorang kata, why not kalau kita bergusti dekat tengah-tengah dataran tu. Alah, gusti bukan gusti macam WWE tu. Dia gusti macam, kan dekat dataran tu dia ada bentuk bintang tu kan. Jadi diorang main tolak-tolak. Siapa-siapa yang terkeluar daripada bentuk bintang tu, dikira macam kalah. So diorang duk bergusti semua, diorang tak perasan yang jam sebenarnya telah pun menunjukkan pukul 1 pagi. Memang bising habislah geng-geng Faisy ni. Duk bergusti sakan dekat tengah tu kan. Dan Josh ni dia kata dia ni kalah awal. Sebab ada salah seorang daripada kawan dia ni tolak dia keluar daripada bentuk bintang tu. Memang masa tu keadaan dekat kawasan dataran tu memang riuh sangatlah. Bising dengan suara budak-budak ni kan. Kan macam tadi Pika cakap, Josh ni dia kalah awal.
Jadi bila dia kalah awal, dia pun duduk lah kan, melepak tepi tu, duduk tengok kawan dia duduk bergusti lagi, tengah bising-bising pun macam lantak dia lah kan. Lepas tu dia pun tengok lah dekat Mak Mal tadi. Kan tadi dia nampak makhluk tu ada dekat Mak Mal. Tapi kali ni bentuk makhluk tu bukan lagi bentuk badan besar warna hitam. Sebab kali ni bentuk makhluk tu tinggi macam galah. Tinggi dia tu macam lebih daripada satu tingkat macam tu. Masa ni kan, Josh kata dia boleh nampak yang makhluk tu sebenarnya tengah duk perhati dekat dia orang semua ni. Tengah buat bising dekat dataran tu. Makhluk tu, dia nampak macam marah sangat tau. Mungkin sebab budak-budak ni bising kan. Dia, makhluk tu, dia cuba untuk terbang pergi dekat dengan budak-budak ni. Tetapi tak dapat, dia kena patah balik. Sebab kata Josh ni juga, sebenarnya awal-awal lagi, Ustaz dah pun pagar dekat kawasan tu. Masa ni, Josh seorang je yang boleh nampak benda tu. Dan dia boleh nampak lah yang benda tu sekarang memang tengah marah sangat-sangat tau. Sebab dia cuba untuk dekat dengan budak-budak yang buat bising ni tapi tak dapat. So, kena patah balik. Masa ni lah, mungkin oleh disebabkan dia ni macam marah kan dekat budak-budak tu, makhluk tu dia masuk dekat dalam Mak Mal tu, lepas tu dia pergi main lampu dekat dalam Mak Mal tu. On off kan. Masa ni Josh kata dia dah mula rasa seram tau. Sebab dia dah tahu okey makhluk ni sebenarnya tengah marah sekarang. Tapi pada masa tu macam kawan Josh ni diorang macam tak perasan tau. Dan akhirnya diorang ni semua dah kepenatan main gusti tadi. Diorang pun pergilah sambung lepak dekat kawasan dataran tu balik. Sebelum semuanya masing-masing dah mula rasa penat, dah mula rasa nak tidur. Sebelum tidur, Josh ni dia pergi ke tandas sorang-sorang untuk pergi cuci muka, untuk gosok gigi. Dan masa ni, bila dia masuk sahaja dekat dalam tandas, yang katanya tandas tu pula berada berdekatan juga dengan hutan dekat belakang-belakang tu. Masa ni, Josh ni tiba-tiba dia dapat hidu satu benda yang sangat-sangat busuk. Bau tu sangat-sangat hanyir. Pada masa ni, Josh ni dia rasa macam nak muntah tau. Tapi disebabkan oleh dia nak juga cuci muka dengan nak gosok gigi, dia abaikan je lah bau busuk tu kan. Lepas tu dia pun masuk dan dia pun gosok lah gigi dia. Masa dia tengah duk gosok gigi tu, kan ada cermin kan. Daripada pantulan cermin ni, dia nampak dekat depan salah satu daripada tandas tu, ada satu makhluk berbaju putih berambut panjang dan dukung baby. So masa ni, Josh ni dia tahulah yang rupa-rupanya bau busuk tu tadi datangnya daripada makhluk tu tadi. Pada masa tu, Josh ni dia dah mula rasa seram sangat tau. Sebab kan makhluk tu macam dah dekat, lepas tu berupa macam tu sekali. Dan masa ni, Josh ni disebabkan oleh dia dah mula rasa cuak sangat-sangat, dia pun terus cepat-cepat berkumur dan nak keluarlah daripada tandas tu. Masa ni, tiba-tiba Josh ni ditegur oleh makhluk tu. Makhluk tu cakap macam ni tau. Kau dah nampak aku ke? Janganlah lari, aku nak bercakap. Jadi Josh ni bila dah dengar makhluk tu tegur dia macam tu. So maksudnya dekat sini makhluk tu dah tahu Josh ni nampak dia. Teruslah Josh ni berlari masuk ke dalam bilik dia dan lepas tu dia cepat-cepat tidur. Okay, masa ni jam dah pun menunjukkan pukul 2 lebih. Dan kawan-kawan Josh ni masih lagi melepak dekat luar, tak masuk bilik lagi. Jadi dekat sini korang kena faham yang Josh ni masih lagi keseorangan dekat dalam bilik tu. Dia cuba untuk melelapkan mata. Tetapi malangnya bila dia terpandang dekat tingkap, dia terkejut sebab rupa-rupanya makhluk yang dia jumpa dekat dalam toilet tu tadi ikut dia sampai ke bilik. Tapi benda tu duduk je dekat luar tingkap tu dan masih lagi mendukung bayi. Selepas dia dah nampak makhluk tu berada dekat luar tingkap kan, Josh ni pun terus dia cepat-cepat pusing badan dia tau. Dia tak nak menghadap dekat tingkap lah. Dan masa ni lah juga dia kata dia tak boleh nak bernafas sebab makhluk tu tindih dia. Tindih dekat atas dada dia ni dengan bau yang sangat busuk, dengan badan yang sangat berat tu kan. Tindih dia nak bercakap dengan si Josh ni. Disebabkan oleh Josh ni ditindih, jadi dia susah bernafas. Dia pun cubalah untuk menjerit. Lepas tu dia cakaplah dekat benda tu kan, kau nak apa? Kau pergilah daripada sini. Macam tu kan. Lepas tu makhluk ni pun dengan marahnya, makhluk tu cakap dekat dia, kau dengan kawan-kawan kau dah ganggu tempat aku. Aku nak engkau dengan kawan-kawan kau semua keluar daripada kawasan ni. Bayangkan benda tu duk tindih dia dengan muka hodoh hitam. Lepas tu benda tu bau busuk kan. Dan benda tu juga tengking dia, suruh dia dengan kawan-kawan dia keluar daripada kawasan sekolah tu. Dan masa ni jugalah, masa benda tu duk tengking si Josh ni, tiba-tiba kawan-kawan dia yang duk melepak dekat luar tadi, masuk dekat dalam bilik. Dan lepas tu makhluk tu pun terus hilang. Cuma pada masa ni, Josh kata badan dia masih lagi rasa penat.
dengan keletihan kan. Lepas tu dekat badan dia ni rasa macam ada macam cakar-cakar tau. Dia mula rasa pedih disebabkan oleh bila dia berpeluh, dia rasa pedih macam tu. So masa tu dia tak cakap lah dekat kawan dia apa yang berlaku dekat dia kan. Dia cuba juga untuk tidur. Tapi malangnya dia memang tak boleh nak tidur langsung pada malam tu. Disebabkan oleh gangguan yang dia terima tu kan. Bila dia tengok dekat kawan-kawan dia masuk tadi, semua dah berdengkur, dah tidur dengan lenanya. Sedangkan si Josh ni masih lagi tak mampu nak melelapkan mata. Masa ni dia ingatkan yang makhluk tu tadi dah pun tak adalah, dah pun belah lah kan daripada kawasan tu. Tetapi rupa-rupanya benda tu masih lagi berada dekat luar tingkap. Tengah duk tunggu si Josh ni. Cumanya kali ni benda tu, rupa dia tu Josh tak nampak. Sebab kata Josh, rambut dia tu terlampau panjang ke depan tau. Dia tutup muka macam tu. Berada di luar tingkap tunggu Josh. Kata Josh lagi, benda tu bukan setakat duduk dekat luar tingkap tau. Tapi pada masa yang sama juga adalah kadang-kadang dia terbang. Lepas tu kadang-kadang dia pergi usik, dia pergi ketuk tingkap semua. Duk usik Josh macam tu lah kan. Sebab dia tahu Josh ni boleh nampak dia. Dengan Josh ni belum lagi tidur berbanding dengan kawan-kawan dia yang lain ni. Masa ni Josh ni nak tak nak dia pun teruslah buka dekat handphone dia tu. Dia pasanglah ayat Ruqyah. Masa ni bila pasang je ayat tu, terus makhluk tu menghilangkan diri. Tak adalah sampailah ke pagi. So keesokan paginya memang betul lah macam Pika cakap tadi kan. Josh kata rasa dekat badan dia, dekat dada dia tu rasa macam pedih-pedih macam tu kan. Rupa-rupanya bila dia buka baju, dia tengok dekat dada dia ni penuh dengan kesan cakaran. Tapi dia tak bagi tahulah dekat kawan-kawan dia apa yang berlaku dekat dia, apa yang dia nampak dekat kawasan sekolah tu kan. Sampailah benda tu dah habis semua, memang dia rahsiakan benda ni lah. Sebab kata dia tak nak mengganggu ketenteraman lah ataupun tak nak menakut-nakutkan kawan-kawan dia kan. Cumanya dekat sini Josh pesan lah. Memang betul lah apa yang orang tua-tua pesan. Kata orang bila kita pergi dekat satu tempat tu janganlah terlampau buat bising, terlampau syok sangat, menjerit sana sini kan. Buat bising lah, mengganggu kan. Sebab kadang-kadang kita bukan setakat mengganggu manusia tetapi kita mengganggu juga makhluk lain. Kalau benda tu tak marah tak apa. Tapi kalau benda tu marah, jadilah macam apa yang berlaku dekat si Josh ni. So, apapun itu sahajalah kisah Pika untuk kali ini. Hopefully korang enjoy kisah ni. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk tekan butang like, komen dan juga share. Dan juga tekan butang subscribe di bawah. Dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. So, itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So, see you soon. Bye.